Baik saudara, seterusnya kita ke perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, hayati tema Hari Malaysia selain komitmen berterusan kerajaan untuk liputan telco di Sarawak. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Wiyin. Silakan Buma. Zahira, terima kasih. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengajak rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini iaitu Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Tema yang sama dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan merupakan suatu usaha mengajak seluruh rakyat menghayati erti pemikiran serta dasar pembangunan bangsa merdeka yang berjaya memiliki budaya ketemadunan yang tinggi serta menjadikan perpaduan serumpun sebagai teras utama dalam melakar kejayaan dalam arus kemodenan tanpa sempadan pada masa kini. Ia adalah suatu panggilan kepada semua rakyat Malaysia untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi berteraskan rasa hormat menghormati antara sesama insan dalam apa jua situasi yang berlaku untuk membina masa hadapan negara yang gemilang. Jelas beliau di Sarawak, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum merupakan perkara pokok yang sentiasa diambil kira dalam pada melontarkan apa jua idea dan pandangan dalam usaha bergerak maju ke hadapan. Terma segulai sejalai menjadi asas bagi mewujudkan persefahaman antara satu sama lain supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam perutusan bersempena sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Beliau juga berbesar hati menerima kunjungan Perdana Menteri dan rakan-rakan dari Semenanjung Malaysia dan negeri Sabah bagi bersama-sama mengingati serta merayakan detik bersejarah tanah air yang berlaku 60 tahun yang lalu. Ia merupakan detik termeterainya perjanjian yang menyatukan dua wilayah di Pulau Borneo dan Tanah Melayu untuk membentuk sebuah negara bangsa yang berdaulat dan merdeka. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan RM30 juta kepada Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex untuk pembangunan program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau memberitahu peruntukan itu adalah daripada Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Negara atau Majlis TVET Negara. Ia bertujuan untuk menampung sebahagian kos pembiayaan beasiswa terutama dalam kursus bidang teknologi dan tenaga yang boleh diperbaharui. Kolaborasi antara Majlis TVET Kebangsaan dengan Sentek ini adalah merupakan satu kolaborasi jangka panjang yang bertujuan untuk menterjemahkan tentang haluan baharu kepada Majlis TVET Kebangsaan bagi penyediaan guna tenaga atau workforce kepada pasaran guna tenaga di negara kita, terutamanya dalam bidang-bidang yang berteknologi tinggi kerana FDI, Foreign Direct Investment, yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menuju ke arah industri yang berteknologi tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan ke Sentex Santubong di Kuching. Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi Majlis TVET turut mencadangkan agar Sentex menyediakan kursus dalam bidang penyediaan perubatan robotik selain bidang yang menuju ke arah komunikasi berteknologi canggih untuk memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor berkenaan. Datuk Sri Zahid optimis Sentex mampu menggali peluang serta potensi baru dengan adanya pemimpin yang visi jauh dari segi penyediaan guna tenaga seperti Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Kabinet Negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan berhubung dengan syarikat penyediaan perkhidmatan internet global Starlink bagi memohon permohonan pertimbangan syarikat tersebut untuk membuka pejabat perkhidmatan pelanggan di Sarawak. Menterinya Fahmi Fazil berkata ini berikutan banyak permintaan untuk Starlink di negeri ini. Lihat banyak daripada permintaan bagi Starlink ini banyak di negeri Sarawak pada waktu ini, jadi kita minta nanti mereka untuk pertimbangkan.
Sama ada mereka nak buka ataupun tak, itu terpulang kepada mereka, tapi saya akan sampaikan. Fahmi menyatakan demikian dalam sidang media selepas program Hari Bersama Komuniti Pusat Ekonomi Digital PEDI Kampung Krokong di Bau. Dalam perkembangan berkaitan, Fahmi memberitahu kementerian kini dalam fasa terakhir perbincangan dengan syarikat penyedia telekomunikasi bagi menyelesaikan masalah 600 menara telekomunikasi luar bandar Lembaga Multimedia Sarawak atau SMART yang belum beroperasi atau on air. Katanya KKD akan mengumumkan berita baik jalan penyelesaian hasil perbincangan tersebut kepada penduduk Sarawak dalam tempoh 1 hingga 2 minggu lagi. Smart 600, 600 menara telekomunikasi yang belum lagi dilengkapi dengan peralatan telekomunikasi. Sejumlah daripada mereka antara lain masalahnya melibatkan isu komersial dengan syarikat-syarikat telco, tapi kita di peringkat akhir perbincangan. Ya, harapan saya dalam tempoh 1-2 minggu ini kita dapat umumkan. Terdahulu, menteri itu melawat kampung Puak juga di Krokong bagi meninjau pemasangan peranti Starlink di kampung berkenaan. Peranti dengan kelajuan 20 Mbps itu telah dipasang awal bulan ini bagi membantu menyelesaikan masalah internet yang berlarutan di kampung tersebut yang mempunyai 479 orang penduduk walaupun terdapat menara telekomunikasi. Menara yang menghadapi masalah teknikal itu difahamkan akan beroperasi dalam masa 9 bulan lagi. Baik saudara, pemergian Datuk Talib Zulkifli merupakan satu kehilangan besar kepada Sarawak, khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang diwakilinya. Beliau yang juga penasihat pembangunan Jepak Jaya menghembus nafas terakhir di hospital kerana mengalami pelbagai komplikasi kesihatan di Kuching semalam, 2 hari selepas hari jadinya. Dilahirkan pada 13 September 1951, beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang penjawat awam di unit perancang negeri pada tahun 1976. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengurusi Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak sejak tahun 1995. Sepanjang kerjayanya, Datuk Talib juga pernah berkhidmat memegang pelbagai jawatan termasuk setiausaha tetap di Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Kementerian Pembangunan Infrastruktur serta ahli lembaga pengarah beberapa agensi kerajaan. Antaranya Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia, SIRIM, Lembaga Sungai Sarawak dan Lembaga Pelancongan Sarawak. Beliau juga berpengalaman bertugas dalam sektor swasta dan pernah dipinjamkan ke Petronas dan Asian Bintulu Fertilizer dari tahun 1983 hingga 1987 bagi pelaksanaan projek Urea. Pemegang ijazah Sarjana Commerce and Administration dari University Victoria Wellington, New Zealand ini mempunyai personaliti yang disegani, mudah didekati dan sentiasa menampilkan ide-ide baru bagi memacu jentera pentadbiran. Allahyarham, Datuk Talib memulakan kerjaya politiknya setelah memenangi pilihan raya umum negeri ke-7 pada 1996 dan sejak itu banyak berkhidmat untuk Sarawak, khasnya di kawasan yang diwakilinya. Beliau antara barisan ahli politik Sarawak yang awal dan penting dalam pengubahan lanskap politik Sarawak serta pembangunan bumi Kenyalang dan juga merupakan salah seorang ahli majlis tertinggi Parti Bumiputera Bersatu PBB. Perjuangan beliau dalam membagi rasuah juga amat dihargai. Allahyarham, Datuk Talib Zulkifli 72 tahun merupakan Menteri di Pejabat Ketua Menteri Sarawak untuk Integriti dan Ombudsman dari 2017 hingga 2021. Beliau telah meninggalkan seorang badu, Datin Dr. Zaliha Abdullah, 4 orang anak dan 4 orang cucu. Jasa beliau akan dikenang selama-lamanya. Baik, kami dari RTM Sarawak ini mengucapkan salam takziah kepada Allahyarham Datuk Talib Zulkifli kepada ahli keluarganya. Baik, dengan perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.